Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini kita nak bercerita sikit berkaitan dengan anatomi penerbitan buku. Ini bukan kuliah tapi adalah tips-tips untuk anda semua mengetahui tentang penerbitan buku, sebab tugasan kita adalah berkaitan dengan penerbitan buku kanak-kanak. So dengan tips-tips yang diberikan, pengetahuan yang diberikan ini, saya berharap anda memahami serba sedikit apakah itu anatomi penerbitan buku. Anatomi bermaksud structure, susunan, apakah bentuk-bentuk susunan buku, muka surat pertama, cover depan, lepas tu kita ada half page, title page, jadual kandungan dan sebagainya. So kita nak tengok, sebab dalam penerbitan buku memang ada susunan-susunan ini, kandungan-kandungan di setiap muka surat. Jadi kita kena faham, So panduan penerbitan buku, kita kena faham apakah kandungan manuskrip dan anatomi buku. Manuskrip ni adalah hasil kasar kita lah. Hasil kasar kita sebelum kita terbitkan buku. Macam you all buat draft, draft penulisan buku kanak-kanak tersebut yang you all tunjukkan dalam dalam Facebook. Itu adalah manuskrip-manuskrip yang ni. Jadi kita kena susun lah manuskrip tersebut berdasarkan kepada struktur ataupun anatomi penerbitan sebuah buku. Kita terus kepada kandungan manuskrip atau anatomi sebuah buku. Kita tahu bahawa bila kita beli buku, kita akan dapat lihat cover. Kita ada cover. Lepas tu kita ada awalan. Apakah bahagian-bahagian awal sebelum kita masuk ke teks. Lepas tu ada akhiran. So kita nak cover semua perkara-perkara ini dengan contoh-contoh untuk anda faham. Kalau kita buka dan hamparkan buku, kita akan dapati ada halaman genap dan halaman ganjil. So halaman genap kita panggil dia sebagai verso, dan juga halaman ganjil ini kita panggil dia sebagai recto. Verso dan recto. Ini contoh hardcover dan soft cover. Macam saya sebutkan tadi, hardcover ni kulit keras, soft cover ni kulit lembut, atau kita panggil dia sebagai paperback. Ini contoh cover buku kanak-kanak, yang mana kalau kita lihat seperti mana yang saya sebutkan tadi, di depannya kita ada tajuk buku dan nama pengarang. Ada juga nama penerbit tersebut. Nama penerbit tersebut kita boleh dapat lihat di sini. Di sini. Ini nama pengarangnya ada di sini. So di belakang buku ataupun cover belakang kita akan dapat lihat kenyataan, keterangan ringkas berkaitan dengan apakah kandungan buku tersebut. Maklumat ringkas, sinopsis sedikit. Cara anda menulis sinopsis ini, kalau boleh elakkan dia formal. Yang penting dia menarik. Masih lagi dinyatakan tentang dalam ni ada watak-watak, ada gambar lah seperti biasa. Lagi contoh, seperti mana saya sebutkan, ada cover dan ada cover depan dan cover belakang. So cover belakang, ini blurb, blurb kenyataan ringkas. Kenyataan ringkas, maklumat ringkas berkaitan dengan buku tersebut. So cover kena menarik lah supaya orang membaca, membaca nak beli buku tersebut. Dari jauh saja kalau letak kedai, dia menarik. Buku kanak-kanak biasanya berwarna. Ini contoh-contoh cover buku kanak-kanak yang saya ambil dari internet. So dia memang buku kanak-kanak ni, lukisan kena menarik, ilustrasi kena menarik. Kita boleh dapat lihat bagaimana warna-warni buku-buku tersebut. So kalau anda ingin menjadi penulis buku kanak-kanak, anda kena pastikanlah boleh kolaborasi dengan pelukis-pelukis ataupun ilustrator. So apakah kandungan dalam buku seperti mana yang saya sebutkan tadi? Kita ada halaman separa judul, kita diletakkan di bahagian rektor. Kita ada halaman judul, itu pun diletakkan bahagian rektor, tajuk buku, nama pengarang, nama penerbit. Kita ada halaman hak cipta. So kalau anda lihat buku ni, dia ada satu muka surat khas yang menyatakan tentang halaman hak cipta yang kita letakkan di bahagian verso. Verso ni di bahagian sebelah kiri kita tadi tu. So yang seterusnya adalah halaman dedikasi. Halaman dedikasi ni macam penghargaan lah di bahagian rektor. Rektor terpulang kepada anda kalau anda nak mendedikasikan, ambil penghargaan buku ini. Kalau mereka yang dah berkahwin, mungkin untuk isteri, untuk suami ke, untuk anak-anak yang memahami. Seterusnya adalah kandungan buku tersebut atau daftar isi, kita panggil dia, di bahagian rektor.
Kemudian senarai ilustrasi. Kalau ada buku-buku, kadang-kadang ada yang dalam buku tu ada jadual, banyak jadual, so mereka akan letak senarai jadual. Lepas tu ada kata pengantar, ada pendahuluan prakata. Dalam buku kanak-kanak ada yang memudahkan dia. Ada perkara-perkara dalam kandungan buku ini dia tidak ada. Ya, struktur buku ni ada yang tak ada. Kadang-kadang mereka tidak buat kata pengantar ataupun pendahuluan dan prakata. Senarai jadual biasanya dalam buku kanak-kanak tidak ada jadual, so tidak perlu. Ya, senarai ilustrasi pun kadang-kala memang tidak perlu. So dia sangat simple. Jadi apa yang penting adalah anda pergi cari contoh buku cerita kanak-kanak ya, yang berada di pasaran, sesuaikan dengan buku kanak-kanak yang anda bakal tulis ataupun hasilkan. Ini tadi itulah struktur buku tadi tu. Bila kita bermula dengan cover, kemudian ada halaman separa judul iaitu berada di rektor sebelah, kalau kita buka buku tadi sebelah kanan ya. Tajuk buku saja, halaman separa judul ni dia tajuk buku saja. Kalau tajuk buku kita adalah Sang Kancil dan Buaya, kita buka saja muka surat yang pertama tadi, selepas cover tu kita ada halaman separa judul, dia hanya akan tulis diulang balik semula Sang Kancil dan Buaya. Kemudian ada halaman judul rektor, kita buka lagi ada halaman judul rektor di mana tajuk buku yang tadi sama, tapi sekarang ada nama pengarang dan nama penerbit. Ingin saya tegaskan, tidak semua buku kanak-kanak dia guna pakai struktur susunan halaman ini. Ada yang tak pakai, ada yang tak pakai. Tapi yang penting halaman hak cipta tu kena ada lah, di bahagian verso. Verso ni sebelah kiri kita. So yang itu kena ada sebab kita kena pastikan, sebab kadang-kadang takut ada orang ambil jadikan animasi ke, jadi kita boleh saman. So hak cipta biasanya bila buku diterbitkan dan dijual, automatically hak cipta tu telah wujud, telah didaftarkan di dalam. Tapi kita kena ingatkan mereka tentang bahawa sebarang perubahan, sebarang pengambil alih sebarang percetakan semula ke, nak ubah ke, kalau nak ambil nak jadikan buku animasi, dia kena minta kebenaran dengan penerbit asal. Kemudian ada halaman dedikasi, saya ulang balik sajalah apa yang saya sebutkan tadi tu, kandungan, daftar isi, senarai ilustrasi, senarai jadual, tak semua ada tak semua ada. Tapi dalam buku-buku akademik, buku-buku teks biasanya ada, tapi buku kanak tak semestinya ada. Ni contoh halaman separa judul seperti mana yang saya sebutkan tadi tu, half title page. Buka sahaja di bahagian rektor tadi tu, kita ada judul balik semula. Kemudian di bahagian rektor bila kita buka lagi, kita ada tajuk buku, nama pengarang dan nama penerbit. Ini dia di bahagian rektor. So halaman teks ini yang paling penting. Yang paling penting dalam buku kita, yang mana inilah kandungan ataupun isi buku kita. Kalau buku kanak-kanak itulah cerita bermula. So kita biasanya ada tajuk cerita, kita ada teks, kita ada ilustrasi. Dalam buku kanak-kanak biasanya kita akan start dengan tajuk cerita kita lah, Sang Buaya dan Kancil. Lepas tu cerita, lepas tu ada gambar dan sebagainya lah. Gambar ni ada yang buat tengok siapa sasaran pembaca, ada yang buat setiap halaman ada ilustrasi ataupun ada gambar. Ya, tapi bagi saya lebih menarik lah kalau setiap bahagian halaman tu ada gambar. Seterusnya adalah akhiran rujukan. Lepas tu ada lampiran catatan, lepas tu glosari bibliografi. Akhiran rujukan ni dalam buku kanak-kanak saya tegaskan hari itu, jika anda mendapat rujukan daripada sumber asal, bukan daripada seseorang, anda kena nyatakanlah. Kena nyatakan siapa yang merujuk. Okey, ada juga buku kanak-kanak yang tidak ada rujukan. Tidak ada rujukan. Ada sebab kadang-kadang mereka nak buat dia simple saja. Kemudian ada lampiran catatan. Dalam buku kanak tak semestinya ada. So glosari, bibliografi, indeks semua ni tak semestinya ada. Tapi glosari ni kalau katakan buku tersebut mengandungi istilah-istilah yang mungkin susah nak faham, ada bahasa-bahasa daerah ke, so kita boleh buat glosari. Siapakah yang terlibat dalam penerbitan buku? Proses penerbitan buku biasanya akan melibatkan kita lah sebagai pengarang. Tanpa pengarang, tanpa penulis, tidak ada manuskrip. Tidak ada manuskrip, tidak ada draft penulisan. Kita lah sebagai pengarang. So dalam program seni kreatif ni kita berharap anda ada di antara anda yang mungkin berminat untuk jadi penulis, jadi pengarang buku kanak-kanak atau penulis novel, penulis puisi, cerpen, boleh menulis buku. Dan kalau anda nak buat buku-buku yang lebih akademik, contohnya berkaitan hidup semasa ataupun isu semasa,
atau bacaan-bacaan umum boleh sahaja di ini. So itu pengarang. Kemudian kita ada penerbit. Penerbit. Ada orang yang buat buku sendiri, tulis buku sendiri, mereka hantar kepada penerbit-penerbit yang sudah established. Maknanya penerbit-penerbit yang sudah terkenal. Tapi zaman sekarang ni saya dapati banyak penulis-penulis yang mereka menulis dan mereka buat syarikat penerbitan sendiri, lebih mudah, lebih menguntungkan, ya, walaupun lebih mencabar. Dengan teknologi maklumat ni ramai penulis yang atau pengarang yang buat syarikat penerbitan sendiri, mereka jual sendiri melalui secara online. Saya pernah lihat ada pengarang-pengarang yang buat novel sendiri, dia berjaya menjual beratus-ratus novel dia. Ya, dia tulis, dia post di dalam Facebook, bercerita tentang dia punya proses penulisan, apakah cerita dia promote, lepas tu dia buat countdown bilakah buku dia set, lepas tu dia open for sales. Dan buku dia berjaya berjual beratus-ratus buah buku pada masa tempoh yang ditetapkan dalam seminggu, ya. So kita ada pengedar. Pengedar ini kalau zaman-zaman dahulu memang ada pengedar-pengedar yang akan ambil buku. Biasanya kadang-kadang syarikat buku atau kedai buku itu sendiri juga merupakan pengedar, ya, pengedar. Sekarang ni disebabkan teknologi macam saya sebutkan tadi itu, pengedaran ini boleh dilakukan secara online. Maknanya kita tak perlu hantar ke kedai-kedai buku, sebab rupanya kedai buku ni dia punya commission sangat tinggi. Maksudnya kalau you jual buku tersebut secara consignment, you letak buku tersebut, mungkin you kena tunggu buku tu dijual, ya, lepas tu baru you boleh collect mungkin dalam 6 bulan ataupun setahun. Tapi kalau you buat secara online, you boleh jual buku tu secara terus, you dapat cash flow ataupun ada masuk tunai itu lebih cepat. Kemudian ada pencetak, yang buku pencetak. So kalau kita lihat di sini, kita ada pengarang, penerbit, pengedar dan pencetak. Cetakkan sekarang digital dah senang, dah ramai yang boleh cetak. Kalau kita ada pencetakan secara offset printing, ya, digital offset. Nanti kita boleh belajar lah sedikit, boleh cari sendiri dalam apakah itu offset, apakah itu digital, apakah faedah, kelebihan berbanding dua jenis cetakan tersebut. Penulis merupakan individu yang paling penting lah, macam saya sebutkan tadi tu. Tanpa penulis tidak ada sumber manuskrip ataupun tidak ada ni. Jadi kena cari idea. Penulis kena cari idea. Dalam konteks kita, anda kena hasilkan buku cerita kanak-kanak. Kenapa buku cerita kanak-kanak? Dia sesuai lah, yang paling simple. Jangan buat buku kanak-kanak ni susah sangat. Sebab kalau saya suruh buat buku cerita lain, mungkin susah sikit. Jadi saya buat buku cerita kanak-kanak lebih mudah. Lebih mudah, ya. Jangan susunan ayat dia pun, bilangan muka surat pun jangan terlalu tebal. Sesuaikan dengan konsep buku cerita kanak-kanak tersebut. Apakah sumber idea? Penulis ini dalam konteks kita, saya sering menekankan tentang sumber idea. Sebab itu bila anda ambil dari internet, ya, bulat-bulat, kita tidak mahu. Sebab sumber idea internet ni, apa beza dengan buku cerita kita? Buku cerita kita. Sebab itu untuk mengelakkan persamaan, plagiarism, ya, saya minta anda untuk cari sumber cerita dari kawasan anda yang berdekatan, kawasan kampung anda. Tak semesti kampung anda saja, kawasan yang berdekatan dengan kampung anda. Kemudian buku sumber idea itu kemungkinan dia fresh sedikit sebab dia hanya diketahui oleh kawasan anda sahaja. So dari segi sumber idea, cerita-cerita rakyat setempat lah yang kita minta anda buat. So besok kalau anda menjadi seorang penulis, anda boleh mereka sendiri, ya. Banyak buku cerita kanak-kanak yang direka sendiri, ya, disereka sendiri. Kita ada macam contohnya cerita-cerita binatang yang dalam konteks moden ni, kita boleh reka sendiri. Kita ambil watak-watak binatang, kita buat sendiri. Macam animasi lah, kalau buat animasi cerita binatang tu mereka reka sendiri. Boleh. Tapi untuk dalam konteks kita ni, dalam pengajaran sastra Melayu ni, saya minta anda untuk cari dulu, ya. Sebab apa? Kita nak tengok proses tu dulu, pencarian. Sebab pencarian idea ini nanti anda akan lakukan lagi bila anda mengikuti subjek-subjek atau kursus-kursus lain. Anda kena pergi ke lapangan, cari bahan-bahan penulisan, bahan-bahan penyelidikan. So inilah asas dia dalam sejarah sastra Melayu yang telah saya susun, supaya anda tidak terkejut nanti, ya, sebab setiap kelas kebanyakannya akan suruh anda mencari maklumat.
So ada juga yang sumber idea dalam konteks lebih besar, bukan setakat kita saja, berdasarkan sumber cerita rakan-rakan saudara mara. Besok kalau anda buat novel ke, anda buat cerpen ke, anda buat skrip, kita boleh dapatkan idea dari sumber cerita rakan-rakan kita saudara mara. Ada yang buat rekaan sendiri ataupun mimpi, mimpi. Rekaan kadang rekaan ataupun mimpi. Proses penulisan buku, kita ringkaskan lagi lah tip-tip perbincangan kita. Biasanya konsep dan idea ni sangat penting. Sebab tu saya tekankan dalam kursus-kursus saya yang saya ajar, pengurusan industri kreatif, skrip, penulisan cerpen, nanti idea novel. Idea tu sangat penting. Pernah kita bincangkan dulu bagaimana adakah sebagai pelajar seni kreatif kita mesti pandai melukis. Kalau anda pandai melukis, itu advantage. Tapi yang paling penting adalah konsep dan idea anda. Anda kena tahu asas ataupun bagaimana nak hasilkan idea itu. Idea-idea yang menarik. Kemudian anda bangunkan idea tersebut. Kalau dalam konteks proses penulisan buku ni, idea kita tidak boleh sama dengan idea orang. Cerita kita tak boleh sama dengan orang. So sebab itu kita kena buat kajian pasaran, kan? Kita buat sorotan literatur, perbincangan dengan editor, rakan-rakan penulis. Kalau besok anda terlibat dalam industri buku ni, nak tengok adakah idea yang anda dapati itu sama tak? Dalam penulisan skrip pun begitu juga. Bila kita ada idea, kita harus ingat semasa kita berfikir sebenarnya ramai yang berfikir sama macam kita. Jadi kalau kita buat besok tiba-tiba secara kebetulan pula sama, nanti orang kata kita tiru. Jadi kita kena buat kajian sedikit. Tengok ada tak apa yang orang telah hasilkan sebelum ini. Ada tak persamaan dia. Kalau anda buat tesis pun begitu juga. Kena buat sorotan literatur. Nak tengok ada tak kajian-kajian dahulu yang pernah dilakukan. Apa beza dengan kajian you all yang dilakukan sekarang. So dalam proses penerbitan buku ni ada penerbit yang minta kita buat penyediaan cadangan penerbitan. Ya memang begitulah, ada buat proposal sikit. Besok anda buat projek akhir, anda kena sediakan proposal ataupun cadangan penerbitan lah. Kemudian kita buat kerangka buku. Kerangka buku ni maksudnya ada sinopsis dia. Lepas tu kita bagikan ikut sinopsis dalam bab. Kemudian kita kena ada proses dan strategi penulisan. Ini penting, disiplin sangat penting. Kita mesti ada strategi menulis. Sebab bila kita dah hantar proposal kita kepada penerbitan buku, mereka akan minta. Mereka akan setkan masa time frame kita, kerangka masa kita, bilakah kita patut siapkan buku tersebut. Sebab penerbit juga terikat dengan jadual mereka sendiri, dengan time frame mereka sendiri. So kita kena tahu proses penulisan, lepas tu ada suntingan, lepas tu kita kena tulis semula. So sumber idea yang kita keluarkan ni kena lihat dengan sasaran dan keperluan pembaca lah. Ya, kita boleh lihat sumber idea kita. Kalau kita nak buat buku cerita kanak-kanak ni, segmentasi dia walaupun nama kanak-kanak, dia ada beberapa kategori, ada beberapa umur, ya. Kalau kita nak buat buku-buku umum, kita kena lihat ada segi pasaran kita, adakah pembaca kita ni wanita, lelaki, golongan mana, tua, agama, bagaimana. So kita kena ada segmentasi. So bahan bacaan kita ni kena sesuai dengan keperluan dan sasaran pembaca. So pembangunan konsep dan idea ni kita kena lihatlah kajian pasaran. Kajian pasaran. Ingat bahawa tips yang saya bagi ini bukan terhad kepada cerita kanak-kanak saja. Besok anda buat buku anda sendiri, ini penting. Anda boleh simpanlah nota ni ataupun tips ni, ya. So kajian pasaran tu penting. Macam saya sebutkan tadi tu, tengok di kedai-kedai buku. Apakah buku-buku yang diterbitkan? Kalau anda buat novel, tengok di kedai-kedai buku, apakah novel-novel yang ada di pasaran? Adakah anda nak meniru konsep tersebut ataupun anda nak memperbaiki? Ataupun anda kalau ada banyak sangat novel romantik, anda tak nak buat, anda buat novel-novel seram contohnya. Kita nak bezakan. Pembangunan konsep idea ni bila kita buat kajian pasaran, kita nak bezakan supaya bila kita buat buku dia unik. Dia berbeza dengan orang lain dan mereka akan tertarik. Kalau sama saja nak buat apa? So pembangunan konsep idea ni kita boleh berbincang dengan editor dan rakan penulis. Kita buat sesi brainstorming, ya. Contohnya dalam konteks kita ni, besok kalau anda habis nanti, anda boleh bincang dengan kawan-kawan anda, rakan-rakan anda. Lepas tu buat kajian literatur lah, ataupun sorotan literatur, ataupun literature review. Macam saya sebutkan tadi tu, apa penulis lain telah buat dan sebagainya. Yang kajian pasaran sebenarnya merujuk juga pada sorotan literatur. Tapi kajian pasaran ni kita tengok juga demand dia, demand. Ya, buku-buku ni dari segi pasaran berapa harga dia, demand dia, masuk permintaan dia, laku ke tak laku. So maklumat-maklumat ni sebenarnya boleh kita dapati. Kadang-kadang ada kedai-kedai buku yang tulis senarai-senarai buku yang laris di pasaran. Seterusnya adalah penyediaan cadangan penerbitan ni. Macam saya sebutkan tadi,
memang kena sediakanlah, sebab kita tak mahu buat buku ni kita buat lepas tu kita hantar. Manuskrip dah siap kita hantar kena reject sebab tak sesuai dengan konsep penerbitan syarikat penerbitan tersebut, ataupun proposal kita telah banyak dibuat orang, manuskrip tu banyak ramai dah buat dah. Jadi sebelum kita buat manuskrip, kita tulis, penat lelah kita tu, kita duduk tak tidur malam dan sebagainya, simple saja, kita buat dulu cadangan penerbitan, tengok apa respon penerbit-penerbit, ataupun kalau kita terbitkan sendiri, kita tengok rakan-rakan kita, okey tak idea kita ni, cadangan penerbitan kita ni, ya, ataupun orang-orang yang biasa dalam industri penerbitan buku ni, mereka boleh tengok ada tidak sesuai. Kadang-kadang ada mereka yang berpengalaman, mereka tahu buku ni menarik ataupun tidak. Okey, ini jadual kandungan buku yang saya katakan tadi, keseluruhan. Kalau kita buka beberapa muka surat tu, kita ada jadual kandungan buku. Kita ada awalan yang saya sebutkan tadi tu, teks, isi kita. Lepas tu ada akhiran. So, strategi penulisan. Macam saya sebutkan dalam konteks penulisan buku cerita kanak-kanak ni, kita ada buku tugasan menulis buku cerita kanak-kanak secara individu dan juga kumpulan. Kenapa kumpulan? Sebab besok bila anda keluar, anda bekerja, kebanyakan kerja-kerja anda akan lakukan secara berkumpulan. Walaupun anda nak terbitkan buku anda sendiri, anda nak jual sendiri secara online, bagaimanapun anda mesti deal dengan orang lain. Nak menjadikan buku anda baik, bagus, anda tidak boleh edit buku anda sendiri. Anda tulis, anda edit. Anda kena upah orang lain juga untuk baca. Sebab dalam konsep kita, bila kita dah tulis pada penat, kita akan seronok sendiri. Kita tak nampak kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Jadi kita kena upah editor untuk tengok balik semula dari segi susunan teks, kandungan. Kadang-kadang mereka akan nampak kesalahan-kesalahan susunan kita. So kena ada proofreader yang membaca buku kita, tengok kesalahan-kesalahan ejaan. So ini dia strategi penulisan. Memang kita kena akan sentiasa bekerjasama dengan orang lain. Sebab tu dalam tugasan kita, anda diminta untuk menghasilkan satu individu, satu kumpulan. So dalam kumpulan itu kena ada koordinator lah. Kalau buku anda contohnya antologi cerpen, kena ada koordinator dia. Biasanya kalau Dewan Bahasa dan Pustaka suruh anda buat buku antologi ni, mereka akan ada editor mereka sendiri dan mereka akan call kita, tanya kita bila dah siap dan sebagainya. So dalam konteks kerja tugasan kumpulan, kita ada ketua. You all kena ada ketua. Kita dah bahagikan tugasan-tugasan mengikut kemahiran kita ataupun mengikut apa yang ditentukan dalam perbincangan kumpulan. So kita kena bincang dengan perbincangan sentiasa dilakukan dengan rakan-rakan penulis ataupun kumpulan. So saya harap anda berbincang terus dengan rakan-rakan kumpulan. Sebab saya lihat banyak masih ramai lagi yang tidak post dalam Facebook tentang progres kumpulan. Di mana progres kumpulan? Ingat, buku cerita kanak ni sangat simple. Jangan buat panjang-panjang. Kita tahu bila anda pergi ke lapangan, anda akan dapat buku idea tersebut panjang. Ada orang tua yang akan bercerita panjang dan anda kena tulis semula, restructurekan balik semula penulisan tersebut. Sesuaikan dengan sasaran pembaca. Saya berharap tips yang saya bagi tadi itu berguna untuk anda, berguna di masa hadapan. Jumpa lagi, selamat berjaya. Saya doakan anda sentiasa sihat dan jika ada masalah jangan lupa bertemu ataupun berbincang dengan mentor-mentor anda. Mentor-mentor saya boleh WhatsApp saya kalau ada masalah dan tolong tanya kalau ada apa masalah supaya saya tahu respon-respon sama ada anda faham ataupun tidak dan apa masalah-masalah anda dalam menyiapkan penulisan buku anak-anak. Jangan last minute besok anda ada masalah dan tak dapat nak siapkan. So kena bincang dari sekarang dan buku cerita anak kita kena hantar pada minggu ke-13. Alright? So kita jumpa lagi. Selamat berjaya.